اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim, sebuah kitab hadis yang terkenal yang telah dikumpulkan padanya ribuan hadis oleh Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang zakat dan juga sedekah, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-2357 pada tajuk berkenaan tentang Babu Fadlil Manihah, kelebihan orang yang melakukan perbuatan Al-Manihah. Al-Manaha bermaksud memberi hadiah. Tapi yang dimaksudkan dengan hadiah di sini adalah pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baris yang kedua, 4, 6, 7. Pada baris yang ketujuh, maka kata Imam An-Nawawi, wal manihah, apakah maksud al-manihah? Hiyal atiyah, ianya adalah hadiah. Selalunya bila kita nak sebut kita bagi hadiah, perkataan dia boleh jadi wahabah, boleh jadi manahah, memberi maksud memberi hadiah. Tapi maksud hadiah di sini adalah lebih khusus. Wa takunu fil hayawan wa fis thimar wa ghairiha. Dan ianya boleh manihah adalah hadiah pada haiwan, hadiah pada tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian pada penghujung baris tersebut kata Imam Nawawi, summa qad takunul manihah atiyah lirraqabah bimanafi'iha wa hiya al-hibah wa qad takunu atiyatul laban awit tamrah. Maka atiyah yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang memberikan binatang kepada orang lain, orang yang susah. Tapi dia bukan bagi terus. Dia bagi binatang untuk diambil manfaat daripada binatang tersebut. Seperti susu. Maka dia nak bagi terus, pada waktu tu dia masih sayang binatang tersebut. Dan dia mungkin tak perlukan sekarang, tapi mungkin akan datang dia perlukan. Maka al-manihah dalam hadis ini bermaksud seseorang yang memberi binatang, unta contohnya, kambing contohnya, untuk diambil manfaat daripada susunya, dan bila tiba waktu, maka dia akan ambil balik semula binatang tersebut. Jelas ke jelas? Maka itu dipanggil al-manihah. Baca hadis 2357. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya belughu bihi, maka beliau menyampaikan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, ala rajulun yamnahu ahla baitin naqah. Maka Nabi sebut, ala, ketahuilah, mengapa tidak seseorang yamnahu, memberikan hadiah manfaat binatang, ahla baitin, kepada mana-mana penghuni rumah, naqatan, seekor unta betina, taghdu, maka unta betina tersebut pada waktu pagi, bi'ussin, akan memberi kepada penghuni rumah yang miskin tadi dengan satu bekas besar susu. Al-us maksudnya adalah bekas besar. Kita lihat pada baris yang kedua, al-qadahud dhahmu, bekas yang besar. Maka bagilah unta pada orang yang susah, sabda Nabi. Walaupun tak bagi terus, bagi untuk diambil manfaat je. Maka pada waktu pagi, dia boleh dapat satu bekas besar berisi susu. Wa taruhu bi'ussin, dan unta ini boleh memberikan pada waktu petang, bi'ussin, dengan satu bekas besar berisi susu. Inna ajraha la'azim, sesungguhnya pahala dan ganjaran dia adalah sangat besar. Orang yang sekadar bagi susu, sebab kita tak tahu keluarga yang susah bagaimana.
Maka apabila dia dapat susu pun, maka pada waktu itu ianya adalah satu nikmat yang besar bagi mereka. Terus riwayat 2358. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, fadzakara khisalan, beberapa perkara tapi tak disebutkan dalam hadis ini. Wa qala, maka baginda bersabda, man manaha, barang siapa yang memberikan hadiah, minhatan, apa manfaat daripada mana-mana binatang. Dia tak bagi hadiah terus pun, binatang tu masih milik dia. Dia bagi manfaat yang datang daripada binatang tersebut, iaitu susu. Dia bagi manfaat susu. Maka sabda Nabi SAW, ghadat bisadaqah, maka pada waktu pagi dia mendapat pahala sedekah. Warahat bisadaqah, pada waktu petang dia dapat pahala sedekah. Bererti selagi mana keluarga tersebut mengambil manfaat daripada unta yang diberikan sebagai hadiah manfaat unta tersebut, maka pagi dan petang dia dapat sedekah. Apakah sedekah yang didapat? Sabuhiha. Apakah maksud sabuh? Pada baris yang ketiga daripada hujung perenggan. As-sabuh bermaksud asyarbu awalan nahar. Dia dapat pahala sedekah pada waktu pagi kerana orang tersebut dapat minum susu daripada unta yang dia bagi tersebut pada waktu pagi. Dia dapat sedekah pada waktu petang kerana contoh keluarga susah tadi dapat minum susu pada waktu petang. Al-ghabuk bermaksud asyurbu awalan nahar. Maka daripada sini kita nampak kelebihan besar al-manihah, memberikan seseorang untuk menggunakan manfaat sesuatu untuk tempoh yang tertentu. Zaman kita mungkin daripada sudut kita bagi pinjam kereta, maka dia bolehlah untuk berniaga, dia bolehlah untuk pergi kerja mencari rezeki dan seumpamanya. Bab yang seterusnya, Nabi berikan perumpamaan tentang orang yang bakhil dan juga orang yang munfik, yang suka bersedekah. Maka Nabi bagi perumpamaan, nanti beberapa 3 hadis lebih kurang. Sebenarnya lebih kurang sama. Maka Nabi bagi perumpamaan dengan seseorang ataupun 2 orang yang memakai baju besi. Maka orang yang suka bersedekah, maka pada awalnya baju besi dia tersebut pada waktu itu kecil, pada waktu itu ketat. Maka dia akan melebarkan, mengembangkan sampailah baju besi tersebut menjadi begitu selesa, maka boleh menutup seluruh jari jemari dia dan boleh menutup kaki dia. Maka daripada sini ada beberapa perumpamaan. Maka antara perumpamaan sebagaimana baju besi memberi perlindungan dan keselamatan kepada yang memakainya, sedekah memberi perlindungan dan keselamatan kepada orang yang sentiasa bersedekah melakukannya. Terima kasih banyak-banyak Hatif, terima kasih banyak-banyak ahlan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Mankib, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairah. Moga Allah kurniakan keberkatan kepada yang beri gift kepada semua. Maka Nabi beri perumpamaan, maka orang yang apabila dia suka bersedekah, dia akan mengembangkan perkara baik yang ada pada diri dia. Macam Nabi beri perumpamaan baju besi. Dan dia tak rasa sempit apabila pada waktu itu dia pakai baju besi yang luas. Sama juga orang yang dah biasa bersedekah, dia tak rasa sempit. Dia tak rasa terkilan, dia tak rasa apa-apa perasaan yang tak sepatutnya sebab dia dah biasa sedekah. Maka Nabi bagi perumpamaan orang yang kedekut, orang yang bakhil, maka umpama orang yang pakai baju besi tetapi pada waktu itu sangat sempit, sangat pada waktu itu menyesakkan nafas. Maka dahlah baju besi itu kecil, tak boleh nak melindungi semua diri dia. Sama juga orang yang sedekah, bila dia bagi sedekah, sedekah itu tak boleh melindungi apa-apa daripada dirinya. Dan baju besi yang kecil tak selesa, pergerakan dia sukar. Begitu juga perumpamaan orang yang bakhil, apabila dibagi sedekah, sebenarnya itulah keputusan yang paling sukar untuk dia. Dan kemudian pada orang yang bakhil bila bagi sedekah, macam-macam pada waktu itu syarat yang diletakkan dan seumpamanya. Sebab dia jarang bagi sedekah, dia tak biasa memberi sedekah. Jom kita lihat perumpamaan yang Nabi bagi. Ada 3 hadis di sini. Kebanyakannya adalah berulang-ulang. Terus baca sanad dia.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Mathalul munfik, perumpamaan orang yang sentiasa memberi sedekah, wal mutasaddiq, orang yang sentiasa berinfak dan memberi sedekah. Kamathali rajulin, adalah seperti perumpamaan seorang lelaki, alaihi junnatan, dia memakai dua baju besi. Al junnah bermaksud adalah baju besi. Muka surat sebelah pada baris yang kelima, al junnah ay ad-dir'u, maksudnya adalah baju besi. Au jubbatan, ataupun perawi ragu, yang mana baginda ada bersabda ataupun dua jubah yang dipakai. Milladun, dan pakaian ini milladun, berada pada milladun sudiyihima, berada daripada dadanya ila taraqihima, hingga ke leher dia. Lalu pakaian ni pada awalnya tak besar. Sebenarnya nak bagi perumpamaan, sama seperti orang yang sedekah, bila dia bersedekah, Allah tambah, Allah tambah, Allah bagi. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Firman Allah, dan apa-apa pun yang kamu belanjakan, Allah pasti akan menggantikannya, memberikan gantian yang lebih baik. Min ladun sudihima, maka pada awalnya baju besi ataupun jubah ini adalah daripada dada hingga ke lehernya sahada. Fa iza arada al munfiq, maka apabila orang yang nak bersedekah pada waktu itu dia ingin bersedekah, wa qala al-akhar, maka ada sebahagian perawi menyebut, fa idza arada al-mutasaddiq an yatasaddaqa, untuk bersedekah, sabagat alaihi, maka menjadi lebar, menjadi luas baju besi yang dia pakai. Au marrat memberi maksud memanjang, sebab itu bawahnya ditulis au maddad, ataupun pada waktu itu menjadi memanjang. Walaupun pada awal tu baju besi tu kecil je, hanya ada pada dada sampai tengkuk. Tapi apabila orang yang dah biasa sedekah, dia nak bersedekah, maka perumpamaannya adalah seperti orang yang mengembangkan baju besi tersebut. Dan baju besi tersebut begitu kembang, dia sebenarnya hadis ini, dia ada depan belakang. Maka pergi kepada bawah dia, kepada bawah, pada hujung baris. Hatta tujinna, jumpa tak? Baris bawah dia, dalam hadis. Hatta tujinna banana. Jumpa tak jumpa yang lain? Baris bawah tu je tak nampak dalam hadis, matan. Kamu cari kat mana? Dekat syarah. Jumpa tak jumpa? Maka apabila pada waktu itu pakaian dia menjadi luas, menjadi lebar, maka sebenarnya bahagian ini adalah termasuk untuk orang yang bersedekah. Hatta tujinna, sehingga begitu lebar baju besi, pada awalnya hanya tutup dada sampai tengkuk, Nabi beri perumpamaan. Maka menjadi sehingga tujinna, tujinna bermaksud tasturu, terlindung, tertutup, banana, segala jari jemari dia, wata'fu, dan begitu lebar, begitu panjang, sehingga memadam, atharah, jejak kaki dia. Maka orang yang bersedekah, Nabi bagi perumpamaan seperti orang yang baju besi dia mengembang menjadi besar. Sama juga orang yang bersedekah, maka pada waktu itu segala rezekinya akan bertambah, segala kebaikannya akan bertambah. Dan Nabi beri perumpamaan baju besi tadi pada awalnya hanya tutup dada, tapi sekarang ini menutup seluruh anggota dia, kerana memberi perlindungan kepada seluruh anggotanya daripada api neraka. Begitu juga Nabi sebut, apabila baju besi ini sampai memadam kesalahan dia, maka begitulah sedekah, atharah, maksudnya jejak langkah dia, maka begitulah sedekah memadamkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, sementara orang yang bakhil, wa idza aradal bakhil, maka apabila orang yang bakhil ingin untuk memberi sedekah, dia tak biasa, dia nak bagi sedekah tapi dia kedekut bakhil, maka Nabi bagi perumpamaan, qalasat, maka menjadi kecil baju besi tadi ke atas orang tersebut. Dahlah asalnya kecil, menjadi lebih kecil. Wa akhadhat, dan mula mengambil setiap bulatan besi, setiap rantaian besi, maudi'ah, tempat dia. Maksudnya dia dah tak boleh besar dah. Dia dah tak boleh melebar dan meluas. Baju tadi menjadi sangat tak selesa, sangat kecil, sangat sempit. Pergerakan dia susah, segala-galanya susah. Maka begitulah pada waktu itu usaha, percubaan. Orang yang pada waktu itu dia cuba untuk membesarkan baju besi dia. Dalam keadaan dia bakhil, maka dia tak boleh besarkan. Sebab itu Nabi sebut di hujung hadis, faqala Abu Hurairah yuwassi'uha, dia cuba untuk mengembangkan baju besi dia.
Dia cuba nak jadi dermawan, tapi dia kedekut. Dia cuba nak jadi pada waktu itu orang yang pemurah, tapi dia bakhil, maka tak boleh. Maka Nabi beri perumpamaan. Dia cuba untuk mengembangkan baju besinya. Wala tattasik, dan baju besi tersebut menjadi takkan berkembang. Maka daripada situ menunjukkan bahawa orang yang bakhil, dia perlu buang dulu sifat bakhil dia. Maka kalaulah tidak, pada setiap sedekahnya, pada waktu itu akan menjadikan dia lebih tak selesa. Akan menjadikan pada waktu itu dia lebih tidak bagus situasi dan keadaan dia. Jelas ke jelas? Maka dua lagi hadis ni lebih kurang sama. Baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, daraba Rasulullah, telah menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalal bakhil, perumpamaan orang yang bakhil, wal mutasaddiq, dan orang yang suka bersedekah. Maka apakah perumpamaannya? Sabda Nabi, baka mathali rajulaini, seperti perumpamaan dua orang lelaki, alaihima, mereka dua memakai, junnata, ini dua baju besi, min hadid, yang diperbuat daripada besi, qad turrat, yang mana baju besi ini telah menekan rapat, aidihima, kedua tangan mereka, ke dada mereka, watarakihima, dan juga leher mereka. Maka dalam hadis ini lebih detail. Nabi bagi perumpamaan orang yang pada waktu itu Allah bagikan harta, maka seolah-olah tirai ini sekejap. Maka seolah-olah orang yang mana dia, tangan dia pada waktu itu terikat pada dada dan tengkuk dia. Maka sama juga manusia. Manusia bila dapat harta, maka dia susah nak sedekah. Sebab pada waktu tu dia sayangkan duit dia, dia sayangkan harta dia. Tapi orang yang pada waktu itu dia biasa bersedekah, dia boleh mengembangkan baju besi tadi, sehingga pada waktu itu dia mudah sedekah. Tapi orang yang bakhil, dahlah dia bakhil, dan harta pun menjadikan manusia lebih kedekut. Maka dia cuba nak sedekah, tetapi pada waktu itu dia tak dapat nak sedekah. Dia cuba nak bagi, tetapi baju besi tadi menjadikan tangan dia lebih dekat, lebih rapat kepada dada dia. Tutup Maka apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad turrat, maka menekan rapat kedua tangannya pada dada dan juga lehernya. Faja'alal mutasaddiq, maka menjadikan orang yang suka bersedekah, kullama tasaddaqa, setiap kali dia bersedekah dengan sesuatu sedekah, in basatat anhu, maka dia berjaya mengembangkan luas baju besi tadi. Sebab dia dah biasa sedekah, maka dia boleh kembangkan baju besi, sehingga akhirnya menjadi full suit. Apa full suit? Menjadi pelindung penuh untuk diri dia. Hatta taghasya anamiluh, sehingga baju besi tadi dapat menutup akan hujung jarinya. Wa ta'fu, dan memadamkan atharah, kesan tapak kaki dia. Wa ja'alal bakhil, sementara orang yang bakhil, kullama hamma bisadaqah, setiap kali dia baru berniat untuk bersedekah, qalasat, akan menjadi mengecil, wa akhadat kullu halaqah, dan setiap rantaian besi akan menjadi ketat pada tempatnya. Maksudnya dia tak ada kemungkinan untuk mengembang, untuk meluaskan baju besi dia. Sebab dia bakhil, sebab dia kedekut. Maka bersabda Nabi, maka berkata perawi, fa ana raaitu Rasulullah, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, memberi isyarat, bi isba'ihi, dengan jari baginda. Maksudnya Nabi nak bagi tunjuk orang yang pada waktu itu pemurah, dia boleh kembangkan baju besi dia. Maka Nabi memberi isyarat dengan jari baginda, fi jaibih. Jaibih bermaksud adalah kola, adalah bahagian yang terbuka pada tengkuk, bahagian yang terbuka pada pakaian, pada tengkuk manusia. Maka Nabi SAW pada waktu itu tunjukkan isyarat jari pada kola baginda. Bersabda Nabi, falau ra'aitahu, kalaulah kamu melihat kepada orang yang bakhil, yuwassi'uha, dia cuba untuk meluaskan, mengembangkan baju besi yang pada waktu itu ada pada tubuh badan dia, wala tawassa', dia tidak boleh untuk mengembangkan. Sebab dia kena buang dulu sifat bakhil dia. Selagi mana dia ada sifat bakhil, maka pada waktu itu tak ada apa-apa yang dia boleh buat. Sedekah pun pada waktu itu adalah dengan penuh kesusahan. Dah sedekah pun macam-macam ungkitan yang dilakukan. Terus riwayat 2361 lebih kurang sama, baca.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW telah bersabda masalul bakhili wal mutasaddiq, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah. Masalul rajulaini adalah perumpamaan dua orang lelaki. Alaihima, kedua-dua lelaki ini memakai junnatan, baju besi, min hadid yang diperbuat daripada besi. Idza hammal mutasaddiq, apabila orang yang dah biasa bersedekah dia berniat untuk bersedekah, ittasa'an alaih, automatik baju besi yang pada waktu itu mengikat rapat tangan pada leher dan dadanya, baju besi tersebut menjadi mengembang luas. Kita nampak orang yang dah biasa sedekah, dia tak ada apa-apa pun nak sedekah, sebab dia dah biasa sedekah. Maka baju besi tadi begitu berkembang, begitu meluas sehingga boleh memadamkan kesan tapak kaki dia, sampai boleh mengampunkan dosa dia, menutup seluruh tubuh badan dia. Namun sabda Nabi, wa idza hammal bakhil, apabila orang yang kedekut baru berniat untuk bersedekah, taqallasat alaihi, maka baju besi yang dia pakai menjadi lebih mengecil, lebih ketat. Wan dhammat yadahu, dan menjadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan menjadi seolah-olah bercantum kedua tangannya pada tengkuknya. Dia nak bagi tu begitu susah, berfikir berkali-kali, menjadikan seolah-olah bercantum kedua tangannya pada tengkuk dia. Wan qabidat, dan menjadi ketat kullu halaqah, setiap bulatan besi. Sebabkan baju besi dia ada bulatan-bulatan yang mengikat di antara satu besi dengan besi yang lain. Maka semua besi tadi menjadi ketat kepada di antara satu sama lain, ila sahibiha, di antara satu sama lain. Dia cuba nak buka dia cuba nak kembangkan baju besi yang ada pada badan dia, tak boleh. Begitulah orang bakhil, nak bersedekah pun pada waktu itu punya susah payah. Dah bersedekah pula, macam-macam perkara yang dia buat untuk merosakkan sedekah dia, mengungkitlah, marah oranglah dan seumpamanya. Maka itu perumpamaan yang Nabi SAW bagi. Berkata Abu Hurairah, maka aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, fayajhad, maka orang yang bakhil dia cuba untuk meluaskan pada waktu itu baju besi yang mengikat kedua-dua tangan pada tengkuknya, fala yastati', dia takkan mampu. Dia kena buat dulu sikap bakhil dia, sikap kedekut dan sikap kikir dia. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan tentang subut bermaksud confirm, pasti beroleh ajril mutasaddiq, pahala bersedekah, wa in waqa'atis sadaqah, walaupun sedekah itu diterima oleh orang yang pendosa ataupun orang yang tak layak sekalipun. Contohnya dia kaya, tapi kerana dia sedekah, maka tetap dapat pahala. Sebab itu pada baris yang terakhir, kata Imam Nawawi, wa hadza fi sadaqatit tatawu', ini adalah pada hukum sedekah. Adapun zakat, kalaulah diberikan kepada orang yang kaya, maka tak sah zakat dia. Maka pada waktu itu tidak mencukupi zakat dia. 2362 baca. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW baginda bersabda, qala rajulun, seorang lelaki telah berkata, la atasaddaqanna lailah, pasti dan pasti pada malam ini aku nak bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatih, maka dia pun keluar membawa sedekah dia. Fa wada'aha, maka dia pun senyap-senyap telah meletakkan sedekah tadi pada tangan seorang wanita pun zina, tapi dia tak tahu wanita tu pun zina. Fa asbahu, maka pada waktu pagi, yatahaddasun, orang ramai mula berkata-kata, tusuddiqal lailata ala zaniyah, malam tadi telah diberikan sedekah kepada seorang wanita penzina. Maksudnya pelacur. Maka lelaki ini pun berkata, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah, walaupun sedekah itu diterima oleh seorang wanita penzina. Maka dia berkata, dia merasakan pada waktu itu seolah-olah sedekahnya Allah tak terima sebab dapat pada pendosa. Maka dia pun berkata, la atasaddaqan nabi sadaqah, pada malam ini aku pasti akan bersedekah. Dan pada waktu malam, fa kharaja bi sadaqatihi, dia telah keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghani, dia telah memberikan sedekahnya, meletakkan sedekahnya pada tangan seorang kaya dalam keadaan dia tak tahu. Fa asbahu, maka pada waktu pagi, yatahaddasun, orang ramai mula berkata-kata,
tusuddiq ala ghani, semalam telah ada orang memberi sedekah pada orang yang kaya. Maka lelaki yang bagi sedekah ini dia berkata, Allahumma lakal hamd, segala puji bagimu ya Allah, walaupun sedekah tersebut diterima oleh orang kaya. Maka pada malam yang ketiga dia berkata lagi, la atasaddaqanna bi sadaqah, pasti dan pasti aku akan bersedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqatih, maka dia pun telah keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi sariq, dan dia telah letakkan sedekahnya pada tangan pencuri. Fa asbahu, maka pada waktu pagi, yatahaddasun, orang ramai mula berkata, tusuddiqa fi yadi ala sariq, pada malam tadi telah diberikan sedekah kepada seorang pencuri. Maka lelaki yang bersedekah ini berkata, Allahumma lakal hamd, segala puji bagimu ya Allah, ala zaniyah, sedekah yang pertama diterima oleh penzina, wa ala ghani, sedekah yang kedua diterima oleh orang yang kaya, dan sedekah yang ketiga diterima oleh pencuri. Daripada sini kita belajar bagaimana lelaki ini pada waktu itu dia berserah kepada Allah. Dia tak ada pada waktu tu nak pergi minta balik. Ada sebahagian orang dia pergi minta balik. Kau ni aku dah bagi sedekah macam ni, kau buat sini balik duit zakat, duit sedekah aku. Maka sebenarnya bukan begitu. Orang yang dah bersedekah, dia kena belajar lupakan apa yang dia sedekah. Barulah tak datang sikap ungkit tadi. Barulah tak datang sikap alman pada waktu itu mengungkit, dan juga al-adha, berulang kali menyebut sedekah yang diberi. Padahal sedekahnya tak besar mana pun, sekilo daging, sebiji kerusi yang diwakaf kat tanah perkuburan, ataupun kalaulah besar sekalipun, tetapi itu adalah pinjaman daripada Allah. Maka orang yang bersedekah, dia kena belajar melupakan apa yang dia sedekah. Maka daripada situ akan datangnya sifat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, aku bersyukur walaupun sesiapa yang terima sedekah tersebut. Maka dikatakan kepadanya, maka ada suara yang menyeru kepada orang yang bersedekah tadi. Maka suara tersebut berkata, malaikat, amma sadaqatuka, adapun sedekah kamu, faqad qubilat, maka ini tajuk yang kita sedang baca. Dalilnya adalah bahagian ini, bahawa orang yang bersedekah siap kepada sesiapa pun, maka sedekahnya faqad qubilat, telah diterima. Maka daripada sini kita belajar confirm dapat pahala walaupun siapa pun yang terima sedekah kita. Amma zaniyah, adapun wanita yang berzina, fala'allaha, maka moga-moga tasta'ifu, dia akan memelihara ke dirinya disebabkan sedekah tadi daripada berzina. Wala'allal ghani, dan moga-moga orang yang kaya, dia akan mengambil pengajaran bagaimana dengan orang lain bersedekah, dia mendapat manfaat. Fayunfiku, lalu dia pun akan menginfakkan daripada sebahagian apa yang Allah dah berikan kepadanya. Wala'alla sariq, dan moga-moga seorang pencuri, yasta'ifu, dia akan menjaga dirinya biha, dengan sebab sedekah tersebut, ansariqatih, daripada mencuri. Daripada sini juga kita belajar bahawa orang yang betul-betul ikhlas, maka akan ada kesan pada sedekah yang diberikan. Bayangkan wanita yang berzina, maka dengan sebab sedekah tu ikhlas, maka dia akan tinggalkan zina dia. Orang yang kaya mengambil pengajaran, orang yang mencuri akan meninggalkan sikap mencuri dia. Maka setiap amalan baik jika dilakukan dengan ikhlas, pasti meninggalkan kesan pada orang yang berada di sekeliling kita. Bab yang seterusnya, 2363. Terus, baca tajuk dia. Maka di sini Imam Muslim mula membawakan hadis berkenaan tentang tetap beroleh pahala al-khazin, pemegang amanah, ataupun pemegang duit seseorang yang kaya. Contoh akauntan dia, contoh PA dia, ataupun pemegang amanah. Walaupun tu bukan duit dia, tapi kalaulah dia menjalankan tanggungjawab sedekah zakat tersebut dengan betul, dia pun akan dapat pahala. Begitu juga seorang isteri yang bersedekah daripada duit suami dia, ghaira mafsidah, dengan syarat niat dia bukanlah untuk menghabiskan duit suami dia. Ghaira mufsidah bermaksud ay ghaira qasidah li itlafi mali zawjiha. Dia bukan berniat
untuk menghabiskan duit suami dia. Biiznihi sharih, dan memang suami dia ada bagi izin. Sama ada secara jelas awil urfi, ataupun mengikut uruf kebiasaan, dia rasa suami dia tak kisah, maka pada waktu itu tidak ada masalah. Dia pun dapat pahala. Walaupun bukan duit dia, duit suami dia, dia pun dapat pahala. Jelas ke jelas? Terus? Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, innal khazin, sesungguhnya seseorang pemegang amanah ataupun PA yang menguruskan harta orang yang kaya ataupun akaunten dia, al-muslim, namun syaratnya dia adalah seorang yang Islam. Dan syarat yang kedua, al-amin, dia adalah seorang yang amanah, dipercayai, jujur. Syarat yang ketiga, alladhi yunafiz, seorang yang membelanjakan, warubbama qala yu'ti, ataupun memberi, ma umira bihi, setiap apa yang dia telah diperintahkan, fayu'tihi, maka dia pun memberi setiap apa yang diperintahkan tersebut, kamilan, dengan sempurna, muwaffarah, sepenuhnya, tayyibatan bihi nafsuh, dengan gembira. Dia tunaikan amanah dengan gembira, dengan seronok, dengan lengkap, maka dia pun dapat pahala. Sebab tanpa dia, macam mana pada waktu itu dia nak sampaikan duit tadi kepada orang yang susah, kepada rumah anak yatim, kepada orang miskin, maka walaupun tu duit tuan dia, pemilik dia, ataupun bos dia, tetapi dia yang menjalankan tugas dengan susah payah, dia pun dapat pahala. Sabda Nabi SAW. Terus, maka apabila dia menyerahkan kepada orang yang telah diperintahkan untuk diserahkan, maka dia pun dikira sebagai salah seorang yang bersedekah. Dia pun dapat pahala penuh. Terus, 2364. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Aisyah, "Idza anfaqatil mar'atu", apabila seorang isteri membelanjakan, min ta'ami baitiha, daripada makanan yang ada di rumahnya. Ta'am adalah penting, sebab selalunya orang tak kedekut dalam memberi sedekah makanan. Adapun duit, kadang-kala orang kedekut, orang marah. Contohnya, aku dah lah susah-susah nak cari duit, kau pergi bagi duit tu kepada orang. Kadang-kala suami mungkin tak reda, sebab mungkin pada waktu itu situasi, keadaan, kewangan dia berbeza. Tapi daripada sini, min ta'ami zawjiha, maka daripada sini, lihat pada, sebentar, mana ni pasal ta'am? Okey, pada baris yang ketiga daripada bawah. Kata Imam Nawawi, bila Nabi sebut perkataan ta'am, makanan, seorang isteri boleh membelanjakan daripada makanan yang ada di rumah suami dia. Maka kata Imam Nawawi, wa nabbaha bit ta'am, Nabi meng-highlightkan perkataan makanan. Li'annahu, kerana kebiasaannya, yusma'u bihi fil 'adah, orang tak kisah kalau berkongsi makanan dengan fakir miskin. Berbeza, bikhilaf, berbeza, kalaulah bagi dirham dan dinar, kalaulah bagi duit. Maka kalaulah berkenaan tentang duit, maka kena minta izin daripada suami dengan jelas. Kecuali kalaulah dia memang pasti suami dia tak kisah untuk bagi. Contohnya, kadang-kadang ada RM1, RM2, ataupun RM5, RM10, ada Food Panda, Grab datang, pada waktu tu bagi, memang suami dia tak kisah, memang ada tabung untuk sedekah kepada orang yang pada waktu itu hantar makanan yang dia order, ataupun Shopee Express, ataupun apa, ataupun orang yang datang. Maka kalaulah dah kebiasaan begitu, tak mengapa. Tapi kalaulah kebiasaan bukan begitu,
maka duit, kata Imam Nawawi, kena minta izin. Tapi kalaulah makanan, kebiasaannya orang tak kisah. Maka kalaulah contohnya dia ada biskut, roti, ada ada nasi, ada apa, dia kongsikan kepada orang yang minta sedekah, maka itu tak perlu minta izin suami dan isteri pun akan dapat pahala. Jelas ke jelas? Maka di sini kata apa Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita min ta'ami baitiha, membelanjakan daripada makanan rumah yang ada di rumah, maka di-highlightkan makanan sebab selalunya orang tidak kisah dengan bersedekah makanan. Adapun duit, maka kena minta izin daripada suami, kecuali dia benar-benar yakin yang suami dia tak kisah, maka tidak ada masalah untuk bersedekah duit. Terus, ghairah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama makanan. Syarat yang kedua ghairah mufsidah, dan niat dia bukan untuk membinasakan, menghabiskan harta suami. Ghairah mufsidah bermaksud dia bukan berniat untuk membinasakan. Membinasakan apa? Ai ghairah qasidah li itlafi mali zawjiha. Dia bukan berniat untuk membinasakan, menghabiskan duit suami. Mungkin tengah bergaduh, maka pada waktu itu dia nak habiskan duit suami dia, maka itu tak boleh. Maka kalaulah seseorang yang bersedekah daripada makanan yang ada di rumah, niat dia bukan untuk menghabiskan harta suami dia, maka dia pun mendapat pahala dengan apa yang dia bersedekah. Wali zaujiha, suami dia pun akan mendapat pahala kerana itu adalah harta ataupun sesuatu daripada apa yang dia cari dan usahakan. Walil khazin, dan juga pemegang amanah ataupun accountant ataupun PA juga akan mendapat pahala daripada sedekah yang disampaikan daripada pihak majikan dia. La yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a, tidak akan mengurangkan sebahagian akan pahala sebahagian orang yang lain. Maksudnya semua orang akan mendapat pahala full, pahala penuh. Jelas ke jelas? Terus lebih kurang sama. Terus Aisyah radhiyallahu ta'ala telah berkata, idza anfaqatil mar'atu, apabila seorang wanita bersedekah min baiti zawjiha, daripada harta suami dia. Kita dah sebut kebiasaannya adalah makanan. Kalaulah duit, maka kena pasti yang suami dia tak kisah, kena mendapat izin daripada suami dia. Kalaulah dia ragu-ragu. Ghairah mufsidah, tidak berniat untuk menghabiskan duit suami dia. Kana laha ajruha, maka dia pun akan dapat pahala walaupun bukan duit dia. Walahu misluhu bimaktasabah, dan suami akan mendapat pahala yang sama disebabkan apa yang dia usahakan. Dia kerja, dia mencari rezeki. Walaha bima anfaqat, dan isteri akan mendapat pahala dengan apa yang dia belanjakan. Walil khazin, dan orang yang menjadi pemegang amanah, personal assistant kepada orang yang ada harta ataupun accountant, dia pun akan mendapat pahala yang sama. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa ada mengurangkan daripada pahala pemilik yang asal sedikit pun. Terus 2, 3, 6, 7 baca sampai habis. Terus ini menceritakan tentang kisah seorang hamba yang dia bertanya kepada Nabi, boleh tak dia sedekahkan harta tuan dia? Maka Nabi kata, boleh. Tapi syarat dia sama. Pada waktu itu pada perkara yang dia benar-benar pasti, yang tuan dia tak kisah. Terus baca. Daripada Umair yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh keluarga Abu Lahab. Beliau berkata, kuntu mamluka, aku adalah seorang hamba. Maka aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, a'atasaddaq, dan hamba dia tak ada apa-apa nak sedekah. Dia tak ada duit, tak ada apa-apa. Maka dia pun bertanya kepada Nabi, adakah aku boleh bersedekah daripada harta milik keluarga tuanku ataupun milik tuanku, bisyai'in, dengan sesuatu. Maka Nabi bersabda, na'am, ya. Tetapi sama syarat dia, bergantung kepada izin daripada tuan dia. Ataupun kalaulah dia pasti tuan dia tak kisah, maka pada waktu itu boleh. Wal ajru bainakuma nisfain, namun ganjaran akan dikongsi di antara kamu berdua, separuh-separuh. Terus 2329.
Ini kisah sahabat yang sama. Kisah Umair bin Abu Umair Abu apa Maula Abil Laham. Umair hamba yang telah dimerdekakan oleh keluarga Abu Laham. Maka beliau berkata, beliau pernah kena pukul sebab pada waktu tu dia ingat tuan dia tak kisah. Tapi rupanya tuan dia berkira. Tuan dia kisah. Maka Nabi SAW tegur kedua-duanya dan Nabi menyebut kedua-duanya mendapat pahala. Maka beliau telah berkata, Amrani maulaya, tuanku telah memerintahkan daku untuk aku memotong daging. Maka telah datang kepada ke seorang miskin. Fa'at'amtuhu minhu, aku telah beri makan kepadanya sebahagian daripada daging tersebut. Fa'alima bidzalika maulaya, maka tuanku telah mendapat tahu tentang perkara ini lalu telah memukulku. Aku telah pergi berjumpa dengan Nabi SAW menceritakan kepada Nabi. Fada'ahu, maka Nabi telah memanggil tuannya lalu bertanya, lima darabtah, kenapa kamu pukul dia? Maka tuan dia menjawab, yu'ti ta'ami, dia telah memberi makananku tanpa aku menyuruhnya terlebih dahulu. Maka Nabi SAW melihat ini adalah salah faham kerana Umair menyangka tuan dia tak kisah. Sementara tuan dia kisah, maka Nabi SAW bersabda, Al-ajru bainakuma, pahala dikongsi di antara kamu berdua. 2370 baca. Sabda Nabi SAW, La tasumil mar'atu, janganlah seorang wanita berpuasa. Wa ba'luha syahid, dalam keadaan suaminya ada di kawasan tersebut. Ada di bandar tersebut. Ataupun maksudnya suami dia ada. Suami dia tak adalah pergi outstation, tak adalah pergi kerja luar negara ke apa, tak ada. Suami dia ada di situ. Maka seorang wanita yang ingin berpuasa, di sini maksudnya puasa sunat. Ataupun puasa selain Ramadan. Adapun puasa Ramadan dia tak perlulah nak minta izin setiap malam. Bang, esok saya nak puasa Ramadan pertama. Bang, esok saya nak puasa Ramadan yang kedua. Maka tak perlu. Nak puasa Ramadan tak perlu. Tapi di sini maksudnya adalah puasa selain daripada Ramadan. Termasuklah puasa qada mengikut sebahagian para ulama. Maka dia tak boleh puasa. Kalau nak puasa, illa biiznihi, mesti minta izin suami. Sabda Nabi, wala ta'zanu, dan janganlah dia mengizinkan masuk ke rumah. Wa huwa syahid, dalam keadaan suami ni ada. Illa biiznihi, kecuali kena minta izin suami. Wa ma anfaqat min kasabih, dan apa jua yang seorang isteri belanjakan daripada duit yang diberikan oleh suami. Min ghairi amrihi, tanpa daripada perintah suami. Namun syaratnya kita dah sebut. Ianya adalah bukan berniat untuk merosakkan. Dan kemudian kita dapat rasa yang suami tak kisah ataupun suami bagi izin. Maka mereka akan fa'inna nisfa ajrihi lah. Maka suami akan mendapat separuh pahala dan isteri akan mendapat separuh pahala. Jelas ke jelas? Terus bab yang ke-17. Maka hadis ini, bab ini menerangkan hadis-hadis berkenaan fadal, kelebihan, man dhamma, orang yang menggabungkan kepada sedekah ghairaha, perbuatan baik yang lain, min anwa'il bir, daripada jenis-jenis perbuatan baik yang lain. Contohnya, dia bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kereta dan dia juga mengajar cara nak bawa kereta. Contoh. Ataupun pada waktu itu dia bagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pakaian dan dia juga ajar pada waktu itu cara nak menjaga pakaian tersebut dengan elok bagaimana. Apa-apa perbuatan baik yang berkait rapat, apa yang perbuatan baik yang diturut serta dengan sedekah yang dia bagi, maka ada kelebihan dia. Terus 2371. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man anfaqa, barang siapa yang menginfakkan zaujaini, sepasang apa pun. Maksudnya sepatutnya nak bagi sedekah satu, tapi dia bagi double. Nak bagi contohnya sebuku roti, tapi pada waktu tu dia nak menambah kebaikan, dia bagi 2 buku, lebih daripada keperluan. Maka barang siapa yang menginfakkan apa-apa pun pada waktu itu sepasang pada jalan Allah,
Nudia akan diseru di dalam syurga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun. Ini adalah baik untuk kamu. Apakah maksud hadza khairun? Maka lihat pada baris yang kedua, 4, 2, 4, 6. Maka maksudnya adalah khairun. Ini adalah pahala. Wahai hamba Allah, inilah pahala kamu disebabkan sedekah kamu. Maksud yang kedua adalah hadzal bab fima na'takituhu khairul lak. Maka wahai hamba Allah, inilah pintu syurga yang terbaik untuk kamu masuk. Maka itu adalah maksud, dua maksud untuk khairun. Faman kana min ahli salah, barang siapa yang terdiri daripada orang yang menjaga solat, maka dia akan dipanggil daripada pintu solat. Wa man kana min ahli jihad, barang siapa orang yang suka berjuang di jalan Allah, maka akan disuruh untuk masuk daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, barang siapa tergolong daripada kalangan orang yang suka bersedekah, akan diseru daripada pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang tergolong daripada kalangan orang yang berpuasa, maka akan diseru daripada pintu Ar-Rayyan. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, wahai utusan Allah, ma'ala ahadin yud'a min tilkal bab min darurah. Wahai Rasulullah, tidaklah seseorang yang dipanggil untuk masuk daripada pintu tersebut, melainkan itu adalah satu keperluan untuk dia. Sebab dia dah buat amalan itu, sebab itu dia dipanggil daripada pintu yang khusus. Namun wahai Rasulullah, tanya Abu Bakar, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Ada tak orang yang mana semua pintu syurga akan panggil nama dia, untuk orang tersebut masuk daripada mana-mana pintu syurga yang dia suka? Maka sabda Nabi SAW, na'am ya, wa arju, dan aku berharap antakuna minhum, kamu wahai Abu Bakar adalah termasuk daripada orang yang semua pintu syurga akan panggil kelak. Jelas ke jelas? 2372 baca sampai habis. 2373 baca. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, man anfaqa, barang siapa yang menginfakkan zaujaini, sepasang apapun, pada waktu itu sepatutnya sedekahnya cukup satu, tapi dia lebihkan, menunjukkan pada waktu itu kebaikan yang ingin untuk dia dapat. Maka barang siapa yang menginfakkan sepasang daripada apapun fi sabilillah, pada jalan Allah, da'ahu, akan memanggilnya khazanatul jannah, penjaga pintu syurga. Bahkan sabda Nabi, kullu khazanati babin, semua penjaga pintu syurga akan memanggil dia. Ai full. Full maksudnya adalah tafkhim, ringkasan daripada fulan. Wahai fulan, halumma, kesini, kesini. Maka Abu Bakar terus bertanya, wahai Rasulullah, zalikal ladzi la tawa alaih, itu adalah orang yang tidak ada kesusahan bagi dia, sebab semua pintu syurga panggil dia. Maka Nabi SAW bersabda, inni la arju an takuna minhum, aku sangat berharap kamu adalah termasuk daripada kalangan orang yang semua pintu syurga akan memanggil kamu. 2374 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'imah. Nabi tanya, lepas subuh Nabi tanya, siapakah di antara kamu yang pagi ini dalam keadaan berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Nabi bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yawma janazah. Ada tak sesiapa yang ada mengusung, mengiringi jenazah sampai ke tanah perkuburan? Abu Bakar pun menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, faman at'ama minkumul yawma miskin. Ada tak sesiapa yang ada bagi makan kepada orang miskin? Abu Bakar pun menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, faman ada minkumul yawma maridah. Ada tak sesiapa yang menziarahi orang sakit pada hari ini? Abu Bakar pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, majtumi'u majtama'na, tidaklah berkumpul keempat-empat sifat ini fi mri'in, pada mana-mana orang, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Maka daripada sini kita nampak jenis-jenis kebaikan yang menjadikan orang tersebut akan dipanggil daripada semua pintu syurga.
Riwayat 2375 menceritakan tentang galakan untuk bersedekah, al-hathi 'alal infaq wa karahatil isa' dan makruh untuk berkira-kira. Maka dalam bersedekah jangan berkira-kira, jangan menjadi kedekut, nanti Allah pun akan berkira-kira dengan kita. 2375 baca. Maka sabda Nabi, anfiqi aw infahi aw indhi, maksudnya adalah sama. Infakkanlah, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah, bersedekah maksudnya. Wala tusi, dan janganlah kamu berkira-kira. Tak bagi berkira-kira. Kalaulah kita berkira-kira dengan Allah apa yang berlaku, fayuhsiyallahu alaik, nescaya Allah pun akan berkira-kira dengan kamu. Terus 2379. Minta maaf. Terus. Daripada Asma radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, infahi aw indhihi aw anfiki. Infakkanlah, belanjakanlah harta kamu, wala tusi, dan janganlah kamu berkira-kira, fayusiyallahu alaik, nescaya Allah akan berkira-kira dengan kamu. Wala tu'i, dan janganlah kamu menahan sebarang sedekah. Nak sedekah tapi tahan, maka Allah pun akan menahan rezeki ke atas kamu. 2377 baca sampai habis. Terus hadisnya lebih kurang sama, 2378 baca. Maka Asma telah bertanya, beliau telah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, laisa li min syai'in, aku tidak ada sebarang harta illa kecuali harta yang ma adkhala alayya Zubair, kecuali harta yang Zubair telah berikan kepadaku untuk nafkah, untuk perbelanjaan. Itu je harta yang aku ada untuk perbelanjaan rumah. Fahal alayya junah, maka adakah aku berdosa an ardaha untuk aku bersedekah daripada perbelanjaan rumah tersebut yang Zubair telah berikan kepadaku? Maka Nabi SAW bersabda, irdahi, berinfaklah, bersedekahlah, mastata'ti, apa yang kamu mampu. Wala tu'i, dan janganlah kamu berkira-kira, fayu'iyallahu alaik, nescaya Allah pun akan berkira-kira dengan kamu. Riwayat 2379 berkenaan tentang galakan untuk bersedekah, walau bil qalil, walaupun sedekah tu sedikit, walaupun sedikit. Jangan pernah malu nak bagi yang sedikit. Sebab itu dalam hadis kita nampak perumpamaan sedekah yang dibagi walaupun sebahagian kurma. Kurma, satu biji kurma tu pun dah sikit, sebahagian kurma. Tapi jangan pernah merasa sedekah itu adalah kecil. Wala tamtani', dan janganlah menahan diri daripada bersedekah sesuatu yang kecil, lihtiqarih, kerana menganggap ianya adalah remeh dan ianya adalah pada waktu itu tidak penting. Jelas ke jelas? 2379 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita orang Islam, la tahqiranna jaratun, janganlah sesekali menganggap remeh mana-mana jiran, pemberian kepada jiran yang lain. Walau firsina syah, walaupun dia sekadar ingin untuk memberi bahagian yang paling sedikit daging, yang paling tak ada daging, itulah kaki kambing. Walaupun sekadar kaki kambing, maka sedekahkan, berilah. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Zar, Nabi sebut, kalaulah kamu masak lebihkan kuah, bagilah kuah pun, maka pada waktu itu ianya adalah diterima oleh Allah. Terus bab yang ke-20, riwayat 2380 berkenaan tentang kelebihan ikhfa'is sadaqah, sedekah sembunyi-sembunyi. Boleh nak sedekah secara terbuka, lagi-lagi kalaulah seseorang yang pada waktu itu dikira beramanah, berautoriti, pemimpin ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menteri. Tapi kalaulah tak ada keperluan,
maka ditekankan untuk bersedekah sembunyi-sembunyi. Terus baca. Bagi Kak Safi ya. Nabi SAW bersabda, sabatun, ada 7 golongan, yuzilluhumullah, yang Allah akan menaungi mereka, fi zillih, di bawah naungannya. Fi zillih dimaksud, di sini bermaksud, fi zilli arsyih, di bawah naungan arash Allah. Dan Allah, Nabi SAW ingatkan, yauma la zilla, pada hari tersebut tidak ada sebarang naungan, bayangan, kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah 7 golongan tersebut? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang dia membesar dengan menyebutkan diri beribadah kepada Allah. Daripada sini kita nampak anak-anak kita daripada kecil hendaklah kita biasakan dengan amalan-amalan yang baik. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah, 2 orang lelaki yang bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah. Dan yang kelima, warajulun da'athu, seorang wanita yang dipanggil, seorang lelaki yang diajak, yang dipanggil untuk berzina oleh seorang wanita, zatu mansab, yang berkedudukan tinggi, wajamal, dan keindahan, wajahnya cantik, indah mukanya. Namun pada waktu itu dia menolak seraya berkata, sesungguhnya aku takutkan Allah. Kemudian, warajulun tasaddaqa bisadaqah, seorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah, fa'akhfaha, ini tajuk hadis yang kita baca. Lalu dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam, sehingga tidak mengetahui tangan kanan apa yang telah dibelanjakan oleh tangan kiri. Langsung tak ambil tahu tentang pemberian orang lain. Dan yang terakhir, warajulun, seorang lelaki, zakarallaha, yang mengingati Allah pada waktu sendiri, waktu malam sendiri, dan ketika mana ingat Allah waktu sendiri, fafadat ainah, menitislah kedua air mata dia. Inilah 7 golongan. Dan antaranya tajuk hadis kita adalah kelebihan orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kecualilah contohnya pemerintah, lembaga zakat, dia tak boleh sembunyi-sembunyi. Maka nanti akan ada pertikaian apa dia buat dengan duit yang ada, dengan zakat yang ada. Maka orang yang ada keperluan, dia perlu untuk sedekahkan secara terbuka. Terus maka apakah maksud seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid? Apabila dia keluar saja daripada masjid, maka hati dia teringat untuk kembali kepada masjid, hatta ya'uda ilaih. Itu maksud orang yang hatinya terpaut pada masjid. Lalu bukanlah bererti orang yang pergi seminggu sekali, sehari sekali, maka itu tak termasuk. Orang yang pergi hati dia terpaut pada masjid adalah hati dia sentiasa ingin kembali ke rumah Allah, ke masjid dan juga surau dan seumpamanya. Kemudian kita nak baca lagi 3 hadis, yang mana hadis-hadis ini nak menerangkan bahawa sedekah yang terbaik adalah sedekah yang diberikan as-sahih ketika mana seorang tu masih sihat. Dia masih sihat. Kemudian as-syahih, yang diberikan dalam keadaan dia kedekut kerana dia nak gunakan duit tu dan sebagainya. Maka itulah sedekah yang terbaik. Jelas ke jelas? Terus 2382. Maka seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW, kata Abu Hurairah, lalu berkata, wahai utusan Allah, ayyus sadaqati a'zam, sedekah manakah yang paling besar ganjaran? Maka baginda bersabda, anta sadaqah, bahawa kamu bersedekah, wa anta sahihun, dalam keadaan kamu masih sihat, syahihun, sedangkan hatimu berasa sangat kedekut. Sebab pada waktu tu dia rasa dirinya masih panjang usia, maka hati dia merasakan sangat kedekut. Takhshal fakar, dan kamu berada dalam keadaan kamu takut kemiskinan.
wa ta'mulul ghani, dan kamu bercita-cita untuk mengharapkan kekayaan. Maka sebab itu dia tak nak sedekah. Wala tumhil, maka Nabi bersabda, dan janganlah dia melengahkan sedekah sehingga apabila nyawanya telah tiba di kerongkong, maka barulah dia nak bersedekah lalu berkata, harta ini untuk fulan, harta ini untuk fulan. Maka sabda Nabi, tidak, ketahuilah, wa qad kana li fulan, harta itu bukan lagi milik dia, itu adalah milik para pewarisnya. Terus hadis seterusnya 2383. Jelas ke jelas? Terus baca. Maka apakah sedekah yang paling besar ganjaran? Maka baginda bersabda, amma wa abika latunabba'annahu, maka pasti dan pasti kamu akan diberitahu. Iaitu sabda Nabi, antasaddaqa, kamu bersedekah dalam keadaan kamu masih sihat, syahih, dalam keadaan kamu, hati kamu merasa sangat kedekut untuk bersedekah. Takshal faqar, kamu takut miskin kalaulah kamu bersedekah. Maka kalau wa ta'mulul baqa, dan kamu bercita-cita yang kamu akan hidup selamanya, maka sabda Nabi, inilah sedekah yang paling baik. Wala tumhil, dan janganlah kamu melengah-lengahkan sedekah sehingga apabila nyawa telah tiba di kerongkong, maka kamu mula berkata, harta ini untuk fulan, harta ini untuk fulan. Maka Nabi bersabda, wa qad kana, padahal harta itu telah menjadi milik waris. Maka bila dah berada dalam sakit yang membawa kepada kematian, maka sebenarnya harta itu dah menjadi milik waris, diizinkan hanya pada kadar 1/3 sahaja. Terus hadis yang terakhir. Terus hadis yang seterusnya. Okey, yang ni kita sambung jam 9.30 insya-Allah. Kita akan sambung jam 9.30. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.